Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kantar 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini dan perinciannya dalam segmen Sensei. 5 lagi klinik kesihatan bakal dilanjutkan operasi. Ia berdasarkan pelaksanaan projek rintis bagi mengurangkan kesesakan pesakit di Jabatan Kecemasan di Hospital Kerajaan. Projek rintis di Hospital Tengku Ampuan Rahimah dan Klinik Kesihatan Bandar Botani Klang telah mencatatkan penurunan 54% kedatangan pesakit zon hijau bukan kecemasan ke Jabatan Kecemasan dan Trauma. Pakej perpaduan PPR PA at My Cable bakal dinikmati 40,000 unit projek perumahan rakyat PPR serta perumahan awam PA di 4 negeri. Pakej menawarkan internet berkelajuan 100 Mbps dan data tanpa hal itu kini boleh dilanggani pada harga serendah RM69 sebulan. Siri ketiga inisiatif pakej perpaduan yang ditawarkan syarikat Time.com sedia dipeluas kepada keseluruhan 60,000 unit PPR di ibu negara. Sementara itu, masyarakat yang ingin mendapatkan pakej perpaduan jalur lebar tetap perlu membuat permohonan kepada syarikat penyedia perkhidmatan kerana tidak dilaksanakan secara automatik. Selepas permohonan dilakukan, pihak penyedia perkhidmatan akan memaklumkan mengenai proses serta syarat yang perlu dipenuhi untuk pakej berkenaan. Lebih banyak syarikat elektrik dan perabot diharap dapat menawarkan inisiatif jualan rahmah bagi meringankan beban rakyat. Ketika ini, Pasaraya Courts Malaysia menjadi gedung perabot pertama menyambut inisiatif payung rahmah dengan menawarkan barangan elektronik dan perabot pada harga lebih rendah. Peminjam fasiliti sokongan akaun 2 FSA 2 kumpulan wang simpanan pekerja yang gagal membayar balik pinjaman dalam tempoh ditetapkan berisiko disenarai hitam. Nama mereka juga akan direkodkan dalam SECRIS dan SITOS atas keingkaran berkenaan. Sehingga 11 April, 59,230 pencarum telah memohon FSA 2 sejak dibuka pada 7 April dengan hanya 27,705 yang layak. Masyarakat dinasihat untuk tidak menjadikan tarikh sambutan Aidilfitri sebagai bahan gurauan di media sosial. Pengisytiharan bermulanya 1 Syawal dan perayaan Aidilfitri terletak pada bidang kuasa pihak berkaitan. Justeru pengguna media sosial perlu mengambil serius mengenai perkara berkenaan. Larangan pemanduan kenderaan barangan sempena Aidilfitri ditetapkan berkuasa 20 dan 21 April serta 24 dan 25 April. Serentak larangan itu juga perintah penurunan had laju kebangsaan turut dikuatkuasakan. Had laju kenderaan motor diturunkan kepada 80 km sejam di seluruh Malaysia. Baik, saudara, seorang individu ditahan beberapa jam selepas insiden 13 motosikal dan 4 skuter elektrik terbakar di ruangan parkir pusat Belibelah. Suspek berusia 34 tahun direman sehingga 19 April ini bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan. Motif serta punca insiden masih dalam siasatan. Setakat ini, 10 laporan polis telah diterima daripada pihak yang terlibat. 2 anggota polis cedera terkena pisau semasa bergelut dengan seorang lelaki dipercayai pengedar dadah di Jalan Kampung Siput Meranti, Pasir Mas. 2 anggota terbabit cuba menahan lelaki tersebut yang membawa plastik hitam di tepi sebuah motosikal. Bagaimanapun, semasa menahan lelaki terbabit, berlaku pergelutan sebelum dia bertindak menikam kedua-dua anggota terbabit. Di Mahkamah Session Air Keroh, seorang pengajar kelas renang mengaku bersalah atas 32 tuduhan merogol, melakukan amal seksual fizikal dan seks menggunakan objek terhadap anak tiri yang berusia 16 tahun sejak 3 tahun lepas. 15 Mei depan ditetapkan sebagai tarikh jatuh hukum sementara menunggu fakta lengkap hukuman. Seorang individu tempatan ditahan bersama 874 karton rokok pelbagai jenama dipercayai diseludup dalam serbuan di sebuah rumah di Bakri dekat Muar Johor Rabu lepas. Modus operandi suspek adalah mendapatkan barang kes dari negara jiran dan menjadikan rumah teres 1 tingkat miliknya sebagai stor sebelum diedarkan ke pasaran sekitar Muar. 29 kompaun melibatkan nilai RM47,500 telah dikeluarkan Jabatan Kesihatan Melaka sepanjang Op Raya sejak 1 April hingga hari ini. Kesemua kesalahan melibatkan pembungkusan serta pelabelan iaitu tiada alamat pengimport serta makanan yang tamat tarikh luput. 41 pasar mini, kedai runcit serta pasaraya telah diperiksa dengan 1,111 makanan disita.
Satu jawatankuasa siasatan dalaman ditubuhkan bagi menyiasat insiden kematian seorang anggota tentera berpangkat korporal yang meninggal dunia di hutan simpan Belum di Grid. Hasil siasatan akan didedah kepada umum dalam masa terdekat. Mangsa merupakan anggota daripada Batalion 25 Regimen Askar Melayu Diraja Kem Seri Bentung Pahang. Dilaporkan hilang ketika menjalankan operasi di kawasan pedalaman hutan simpan Belum pada Jumaat lepas. Sarawak sedia bekerjasama bagi menawarkan tapak cadangan pembinaan pos kawalan keselamatan tambahan di sempadan antara Malaysia dan Indonesia. Kerana itu, Sarawak akan mengenal pasti tapak yang bersesuaian. Penambahan pos kawalan sempadan penting bagi membantras masukan pendatang asing secara haram dan meningkatkan keupayaan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan. TLDM sedia mempertingkat rondaan kawalan keselamatan di perairan negara dan melaksanakan beberapa operasi menjelang Aidilfitri. Penugasan berterusan seperti biasa selama 24 jam serta pusingan kapal anggota yang bertugas telah ditetapkan bagi memastikan operasi sentiasa berjalan. Baik saudara, program Pelita Raya Terengganu 2023 atau lebih dikenali dengan Pelita at KBT dijangka menarik kehadiran 20,000 pengunjung. Untuk perbincangannya bersama rakan setugas di sana, Azrul Faizal Jusoh di Kuala Terengganu. Azrul, silakan. Ya Azam, program ini berlangsung di kompleks ataupun di kampung budaya di Terengganu, di kompleks Museum Negeri di Losong. Dan ini akan bermula pada malam ini hingga 18 April ini. Dan untuk itu juga program yang bertemakan dengan comelnya pelita ini akan mengetengahkan konsep satu pejabat daerah, satu rumah tradisi, dan melalui konsep itu akan siap serta memberikan 8 daerah iaitu di Kuala Terengganu, Besut, Setiu, Kuala Nerus, Marang, Dungun, Kemaman dan juga Hulu Terengganu perlu menghiaskan rumah-rumah tradisi di sini dan juga checkpoint yang terdapat di Kampung Budaya Terengganu ini. Dan program Pelita Raya antara acara yang dinantikan oleh masyarakat Terengganu kerana mempunyai tarikan yang tersendiri dan para pengunjung dapat melihat secara dekat dengan kreativiti dan juga idea-idea baru yang diketengahkan oleh para peserta dengan dekorasi yang unik ditunjukkan. Pastinya akan mengekalkan juga untuk mengekalkan terus untuk warisan seni ini. Yang di samping itu juga akan ianya pasti akan melancarkan lagi ekonomi ataupun pelancongan di Terengganu ini. Dan juga yang pastinya untuk yang menjadi poin utama iaitu mereka perlu mengekalkan juga warisan juga adat yang asli berkenaan dengan warisan Pelita Raya ini. Dan pastinya para peserta setiap daerah disyaratkan dengan menggunakan lebih daripada 150 pelita sumbu. Itu yang perlu mereka hiaskan di sepanjang hari ataupun sehingga ke 18 April ini. Jadi untuk orang ramai terus boleh hadir ke kampung budaya ini untuk sama-sama menyaksikan keunikan dan juga secara dekat bagaimanakah para peserta mengetengahkan idea masing-masing untuk mempamerkan yang terbaik dalam Pelita Raya at KBT ini. Jadi saya kira itu saya dapat saya kongsikan untuk waktu ini dan terus kembali bersama Azam di Kanta 744. Silakan. Baik, terima kasih Azul langsung dari Kuala Terengganu. Kita ke perkembangan seterusnya. Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PBZ Mawib muncul institusi zakat pertama di dunia menampilkan inovasi kaedah pembayaran zakat menggunakan teknologi komunikasi medan dekat NFC. Ujian rintis sedang dijalankan bagi memperluas kaedah pembayaran di 3 lokasi di Ibu Negara iaitu Masjid Asy-Syakirin KLCC, Jalan Masjid India dan Ibu Pejabat PBZ Mawib. Jualan Mega Ehsan Aidilfitri akan dianjurkan bermula esok hingga 20 April melibatkan 23 lokasi di Selangor. Penganjuran 6 hari itu mendapat kerjasama Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor Farma Selangor serta Koperasi Warga Hijrah Selangor Berhad. Pengguna berpeluang menikmati penjimatan sebanyak 30% bagi 5 produk makanan asas iaitu ayam, telur, daging, beras serta minyak masak. Operasi 3 sekolah menengah berasrama yang dikenal pasti kluster aktif COVID-19 di Melaka masih berjalan seperti biasa walaupun melibatkan 226 kes positif. Kesemua pelajar dihantar pulang ke rumah masing-masing untuk menjalani kuarantin bagi memastikan keadaan lebih terkawal.
Helikopter ambulans pertama Emergency Medical Air Resource Services (EMARS) bakal dilancarkan Jabatan Bomber dan Penyelamat esok. EMARS akan digunakan untuk pemindahan bangsa dari hospital ke hospital dan memudahkan ketersampaian perkhidmatan kepada penduduk di kawasan pedalaman, khususnya komuniti orang asli yang diketahui sukar untuk menggunakan laluan darat. Bagi menjaga kesejahteraan serta pemerkasaan warga emas, rang undang-undang warga emas didraftkan. Sehubungan itu, beberapa NGO dijemput untuk memberi pandangan agar pelan tindakan bagi 2023-2030 adalah inklusif juga menyeluruh demi kesejahteraan warga emas. Keperluan itu bagi memastikan negara bersedia menjelang 2030 dengan Malaysia dijangka mencapai status negara tua. Hampir 99% rumah di seluruh Negeri Sembilan telah dilengkapi bekalan elektrik. Ini termasuk menerusi projek bekalan elektrik luar bandar BELB di bawah KKDW dan TNB. Projek tersebut adalah bagi memastikan penduduk mendapat bekalan elektrik yang sempurna, terutamanya Aidilfitri tidak lama lagi. Kebajikan dan nasib warga media di negara ini akan terus terbela. Menteri Komunikasi dan Digital berkata beliau akan berusaha membantu menyelesaikan sebarang masalah yang dihadapi termasuk bekas petugas media. Ini termasuklah bertemu dengan pengamal media yang terkesan kehilangan pekerjaan. Baik, jumlah jangkitan COVID-19 meningkat hampir 48% di Asia Tenggara dalam tempoh sebulan. Jumlah kematian meningkat sebanyak 109% di Asia Tenggara dan 138% di wilayah Mediterranean Timur dalam tempoh yang dilaporkan. Menurut laporan WHO, dalam tempoh 28 hari terakhir hingga 9 April, 3 juta jangkitan baru dan lebih 23,000 kematian dilaporkan masing-masing menunjukkan penurunan berbanding bulan sebelumnya. Majlis Kerjasama Negara-Negara Teluk GCC akan mengadakan mesyuarat Menteri Luar di Jeddah, Arab Saudi untuk membincangkan penyertaan semula Syria ke Liga Arab. Mesyuarat dijangka dihadiri Menteri-Menteri Luar Negara anggota GCC serta Iraq, Jordan dan Mesir. Keahlian Syria dalam Liga Arab digantung pada 2011 selepas dilanda Perang Saudara. China bersedia menjalankan hubungan lebih erat dengan Afghanistan. Perkara berkenaan dizahirkan menerusi pertemuan Menteri Luar China Qin Gang bersama rakan sejawatannya Maulawi Amir Khan Muttaqi di Uzbekistan. China ujarnya sentiasa menghormati kemerdekaan dan kedaulatan Afghanistan selain pilihan raya negara itu sendiri. Korea Utara mendakwa telah berjaya melancarkan peluru berpandu balistik antara benua ICBM baharunya Hwasong-18. Ia sekaligus menjadi kunci kepada keupayaan serangan balas nuklear negara itu. Pihak media Pyongyang turut menyiarkan beberapa keping gambar pemimpin Kim Jong-un yang ditemani isteri dan anak menyaksikan pelancaran Hwasong-18. 2 anggota polis maut selepas jambatan runtuh secara tiba-tiba dalam kejadian di Colombia. Anggota polis berkenaan terperangkap selepas struktur konkrit jatuh ke dalam sungai. Berdasarkan laporan media, jambatan dibina pada 1984 berada dalam keadaan baik kerana telah melalui pemeriksaan secara berkala 3 bulan lalu. Seorang atlet wanita sukan ekstrim Sepanyol, Beatriz Flamini, 50 tahun berjaya menghabiskan 500 hari tinggal di dalam gua pada jarak kedalaman 70 meter. Kehidupan beliau tanpa hubungan dunia luar itu hanya dipantau para saintis. Ia bertujuan untuk mengetahui keupayaan minda manusia dan ritma perubahan fungsi biologi. Cabaran tinggal di dalam gua itu bermula pada November 2021 sebelum perang Ukraine dan krisis kos sara hidup. Pihak swasta digalak membangunkan fasiliti memproses sisa bahan bakar kapal PRF di kawasan pelabuhan-pelabuhan. Keperluan itu bagi membantu memelihara alam sekitar selain menjana potensi perniagaan. Pemilik fasiliti itu juga kelak boleh mengenakan bayaran kepada kapal-kapal yang membuang sisa-sisa yang boleh diproses semula untuk kegunaan lain.
Moody's Investor Service mengesahkan penarafan penerbit jangka panjang mata wang tempatan dan asing serta hutang tidak bercagar kanan mata wang tempatan pada A3 dengan prospek stabil. Penarafan tersebut mencerminkan unjuran terhadap kepelbagaian, daya saing ekonomi dan akses kepada sumber pembiayaan domestik yang kukuh. Faktor-faktor berkenaan akan berterusan menjadi pengukuh kredit negara dan membantu mengurangkan risiko fiskal yang meningkat berikutan COVID-19. Industri insurans hayat mencatat jumlah diinsurenskan berkuat kuasa sebanyak 1.9 trilion ringgit pada 2022 berbanding 1.8 trilion tahun sebelumnya. Manakala jumlah premium berkuat kuasa meningkat 3.5% kepada 44.1 bilion ringgit. Jumlah polisi yang berkuat kuasa pada pula naik pada kadar minimum 0.41% kepada 13.4 juta unit pada 2022. 1.7 juta ringgit nilai jualan disasarkan menerusi Festival Rakyat berkonsepkan beli belah tanpa tunai. Program anjuran Bank Rakyat ini merupakan platform kepada usahawan tempatan menjana pendapatan di samping meneroka peluang pasaran baharu. Baik saudara, paparan itu mengakhiri Kanta 744. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Fatih Hidayat dan Megara Gambang untuk paparan lebih komprehensif. Saya Azam Hussein, dengan itu salam Malaysia Madani.